hukum tu. Nanti orang tengok fokus sampai tapi dua bersalah yang kakak ipar. Yang kakak ipar betina lah, jantan perempuan tak boleh. Sebab kakak ipar tu orang lain. Yang abang kita tu suami dia, tapi bini dia tu kakak ipar. Kalau bercerai boleh kahwin dengan kita apa? Tak boleh. Ni hari ni saudara, kakak saya. Kakak apa? Kakak ipar tak boleh. Dia dengan abang ipar. Tapi jangan mak mertua. Kalau mak mertua, dia tidak batal wuduk seumur hidup. Saya kata kita ada mak mertua, kita lelaki kan, ada mak mertua. Mak mertua ni tidak batal wuduknya menantu. Sampai bila seumur hidup, orang bercerai 4 kali sehari pun dia mak mertua tak batal. Dah cerai lama dah, mengenai mak kekal mak mertua. Ni mak ni masalah, jangan main. Jangan ke mak sendiri, mak mertua pun tidak batal wuduk untuk selama-lama setelah kita berkahwin dengan anak dia. Sekali bercerai, kalau tak bercerai kok, dia kekal mak mertua. Begitu dengan bapak mertua. Hari ni saya benar-benar ni pun masalah. Tak faham siapa mak mertua, siapa bapak mertua. Ada ipar pun sama. Jadi benda ni kita selit-selit je lah nak mengaji waktu. Ada dang lah. Kita cuma selit-selit, ada masalah berlaku, kita settle. Sebab tu nak kena ada dalam jamaah, supaya kita settle, kita dapat memerhatikan benda-benda yang kita terlanggar hukum dan sebagainya. Maklumlah kita mudah sampai tua keluar putih. Mudah kecil sekolah darjah 1 sampai darjah ni orang putih. Tak? Lepas tu tingkat 1 sampai tingkat 3 orang putih. Lepas tu tingkat 3 sampai tingkat 5 orang putih. Nasib baik tak ada Jepun dah. Lepas tu bila kita besar nak mengaji tak? Dah. Saudara, Tok Guru saya kata mengaji 7 tahun pondok awet, kata dia baru layuk, jadi Tok lebah kapur. Mengaji 7 tahun di pondok, saudara. Mengaji di pondok 24 jam. 7 tahun, bukan kecil dia masa. Habis 7 tahun dia kata baru layuk, jadi Tok lebah kapur, buat semaya-maya orang. Lah ni 3 tahun setengah mufti. Macam mana? Macam mana menguasai benda tu? Tasawuf lagi, pekoh lagi, tauhid lagi. Ada lepas tu dah menghayati ilmu sufism lagi. Dah saudara. Dah musolli saja dah orang tahu ni dah. Kitabnya kecil sangat. Gerak pada saya kata siapa bersih. Dia hago dia siapa bersih. 2-3 mata rokok ya. Dan sunat hayat itu seperti dalam wudu biasanya, dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Hak tu hak nampak dengan mata kata dia. Dan ada pula rupa hakikat yang batin, ada pula belah darah pula. Dan tiada sempurna bagi semayang dan tiada tamam melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Zahir dan batin, kata dia, tiada dinamakan semayang dengan sempurna melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Tu dikatakan pekoh dan tasawuf. Itulah tasawufnya. Belah dalam tu tasawuf, belah luar tu pekoh. Hari ni bila sebut tasawuf, bila nak terbaik? Ada soalan saya dapat tanya Ustaz, nak tanya sikit. Bagaimana cara nak belajar ilmu tasawuf sampai pekoh boleh terbaik? Lagi-lagi, bagaimana cara nak belajar ilmu tasawuf sampai pekoh boleh jadi atas air? Saya pun, lagu tu. Kalau awak nak belajar ilmu tasawuf sampai boleh terbaik, kena belajar dengan guru Garuda. Kalau nak sampai jalan atas air, kena belajar dengan Labo tahu. Nama Tok Guru tu Syekh Labo nama dia. Hak terbaik nama dia Syekh Garuda. Kalau kajian tasawuf bukan untuk terbaik, untuk memperbetulkan bahagian batin, supaya kita lembut jiwa, supaya kita sensitivity dengan bacaan kita dan gerak-geri kita. Itulah nama tasawuf. Sebab tu orang sufi dia suka didik benda yang halus, benda yang cantik, arahan Allah kepada semua nabi-nabi. Bila seru kepada Allah saja, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa, ya Harun, mau pergilah berdakwah dan didiklah Fir'aun dengan kata-kata yang layyin. Layyin ni saudara, suara yang lemah lembut dan nada yang sentimental. Begitu juga permintaan kita kepada Allah kena layyin. Begitu juga doa kita kena layyin. Begitu juga munajat kita kena layyin. Tak boleh kita berdoa, ya Tuhanku, segala-galanya sudah habis. Ya, tak boleh.
Tuhan bukan gedebel lagu tu. Dia nak kena doa dengan Rabbana ya Rabbana. Tu harpun nida. Semua nabi, semua rasul doa lagu tu. Hari ni doa sedang pekak tengok. Nak pecah speaker doa. Kadang-kadang baca ayat sedih pun nak pecah baca ayat la haula wala. Kadang-kadang saudara dia iklan pun nak pecah juga. Dia iklan supaya malam ni ada program. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pengumuman lagu tu. Pasal apa? Irama dia tu gitar dia tali besar apa? Ketik apa pun dung. Hak bawah sikit dang. Tak ada opting, tak ada. Tali dia tali besar apa? Pak. Serau gitar, tali bawah kali dia kecil. Tong ting, nak bawah sekali. Ni dia dok tong, bawah sekali. Pecah telinga, betul. Lain Nabi Zakaria alaihissalam. Qala Rabbi, dia seru Allah. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi syaqiya. Nabi Zakaria berdoa. Tuhan pun jawab, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hei Zakaria, kalau nak anak aku sudah lulus, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nama ni tak ada orang pakar lagi. Ni nama pertama tu bagi tahu dia, enggak ada lagi. Saudara cara minta tadi. Nabi Zakaria minta dengan nidaan khafiyah. Saudara, pasal apa? Lain. Ni mari kita, ya Allah, saudara, 2-3 tahun lepas kalau lagi Jumaat kan, ready. Lagi Jumaat mikir panjang, nenglah kereta. Macam majik mana? Pasal apa? Nak pecah otak. Dia punya doa dia punya munajat dia. Kadang-kadang Jibril lari berkali. Terkejut. Pasal apa jadi gitu? Pasal tidak melihat dia punya lain tadi. Maka sebab itu ulama-ulama ajar kita ada yang zahir dan ada yang batin. Maka yang batin itu adalah dididik dengan lazim. Saudara, kasar ni saudara, tidak mungkin boleh mendidik hati. Tak boleh. Sebab hati benda lembut. Hati benda yang terlalu sentimental. Tidak boleh dikeras, saudara. Tidak boleh dikasari sedikit pun. Dan tidak ada makhluk di dunia suka benda kasar. Pasal itu spesies alam. Maka Nabi dilahirkan daripada kalangan yang lemah lembut. Sebab itu sudah kalau mengajar ke, kalau kita mendidik anak ke, kalau kita nak didik ini ke, jangan dengan kasar. Anak kita pun sama, kalau buat salah, jangan lagi buat salah lagi ya. Ini last, besok last lagi. Ini last ya. Oh lah okey. Besok last lagi. Akhir sekali dia pergi bak tak orang buat. Tapi kalau kita guna kekerasan saudara, baru malam lepas kan. Guna kekerasan, dia akan menjadi kasar dan dia tidak akan buat apa yang kita lakukan, dan dia cuba melaksanakan jiwa dengan cara yang nomor. Jangan biar dia bising. Lepas tu warning, jangan buat lagi. Bila dia buat lagi, lain kali jangan buat lagi. Bila dia buat lagi, lain kali jangan buat lagi. Ni last. Buat pula ni, dia last lagi. Saudara, ni betul. Kau kadang-kadang orang tak payah tanya lah. Saudara, itulah yang sebenar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dia lagu juga. Lepas ni jangan buat rasa lagi ya, tobat ya. Ya, esok rasa pula. Lepas ni tobat ya, buat rasa lagi. Ya, esok rasa pula. Sahabat tanya ya Rasulullah, siapa bila Tuhan nak terima tobat hari lagi ni? Siapa mu tak cakap doa, Tuhan tak cakap maaf. Gitu. Bila mu letih berdoa, baru Tuhan letih pergi. Mu. Lagi mu tak letih berdoa, Tuhan tak letih pergi. Mu. Maka esok tobat pula. Jadi cara Tuhan didik hamba dia lah kata dia last ya. Wah pula. Minta ampun ya Tuhan, aku ampun dosa. Aku ampun dosamu. Lepas tu esok, wah pula. Minta maaf pula. Ampun pula. Sahabat tanya, Rasulullah, siapa bila lagu tu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, siapa mu letih? Kenapa kita tak lebat kat anak kita? Kenapa tak lebat pada isteri kita?